Dewan Yang Berusaha Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, diiringi pengurusan tertinggi universiti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berusaha Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah UTM. Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM. Yang berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka. Yang Berusaha Encik Mazarif bin Mahad, Ketua Pegawai Operasi UTM, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti, Pegawai-Pegawai Jabatan Kerja Raya, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UTM ku sayang, menjajah universiti melonjak ke hadapan. Negeri Melaka penuh budaya, khazanah bangsa tidak terkira. Selamat datang pembuka bicara di Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTM kita bersua. Alhamdulillah, pada petang yang ceria ini kita dapat bersama berkumpul dalam majlis simbolik penyerahan kunci bangunan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis menjemput Ustaz Abdul Musyrik bin Muhammad Khalil untuk memimpin bacaan doa. Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Raufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran-Mu kepadamu ya Allah, kerana dengan keizinan-Mu jua dapat kami berada di majlis simbolik penyerahan kunci bangunan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM pada petang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini akan mampu melahirkan insan serta mahasiswa dan mahasiswi yang cemerlang dan terbilang, bermata yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya, mampu melahirkan generasi yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan segala usaha yang dicurahkan kepada universiti yang kami cintai ini dapat menyumbang jasa bakti ke arah pembangunan dan kecemerlangan umat, masyarakat, agama serta negara. Ya Munzilal Barakah wa Ya Kashifal Ummah, ya Allah, kurniakanlah kami kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesehatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Musyrik bin Muhammad Khalil di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada petang ini akan mendapat keberkatan dan sentiasa berada dalam lingkungan rahmat-Nya. Urat menanti pemakin haba, titisan aur membawa erti. Saat dinanti telah pun tiba, ucapan arwan kita amati.
Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Bersama Profesor Teknologi Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM untuk menyampaikan ucapan aduan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Datuk IR Haji Ismail bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Juruteraya Negeri Melaka, Yang Bersama Encik Mazari bin Mahan, Ketua Pegawai Operasi UTM, staf-staf dan juga dan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam terima sayang, menjajah hidup melonjak ke hadapan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kehadirat Allah SWT kita dapat berkumpul hari ini untuk kita bersama-sama memeriahkan majlis simbolik penyerahan kunci bangunan Fakulti Teknologi Kemitraan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Sekalian tahniah diucapkan kepada JKR dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM di bawah pimpinan Dr. Remy dan tim PPP di atas kejayaan menyempurnakan projek ini dengan jayanya dan pastinya akan memberi impak positif kepada semua pengguna kemudahan ini, khususnya kepada pelajar UTM. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sentiasa peka dan memberi sepenuh sokongan serta kerjasama kepada semua universiti awam bagi menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025 yang menekankan kepada peningkatan akses pendidikan tinggi di negara kita dengan menyediakan kemudahan-kemudahan fizikal yang terbaik kepada semua pemegang taruh, tidak ketinggalan kita UTM. Pelaksanaan projek bangunan FTK atau saya bagi short form bila FTK InsyaAllah Datuk in future adalah FTKM, Fakulti Teknologi Kemitraan Mekanikal, merupakan salah satu contoh penyediaan kemudahan terbaik dalam menyokong plan tersebut dan lebih membanggakan lagi projek ini dapat disiapkan dengan jayanya walaupun menghadapi beberapa kemelut besar seperti kegawatan ekonomi global dan pandemik. So, saya dapat berbangga hari ini UTM bebas dari projek sakit. Tidak dinafikan menguruskan satu projek pembangunan serta mentadbir kontrak pembinaan, lebih-lebih lagi melibatkan skop projek, menyiapkan bangunan bukanlah sesuatu yang mudah dalam keadaan yang serba orang kata constraint. Pelbagai cabaran dan konflik perlu dihadapi serta masalah teknikal, bajet perlu diselesaikan dengan cekap dan Alhamdulillah pihak UTM bersama JKR dapat bekerjasama dengan baik dan kita dapat menyempurnakan projek ini pada masa yang ditetapkan. Saya juga ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada kontraktor utama pembinaan Pulau Sebang Sedia Berhad dan semua perunding yang telah berganding bahu dalam menyiapkan projek ini. Saya pasti pencapaian projek ini merupakan sesuatu yang boleh dibanggakan dan menjadi testimonial berguna kepada pihak syarikat. Dengan penyerahan ini, besar harapan universiti agar kemudahan seperti ini dan lain-lain kemudahan yang disediakan ditadbir urus dan dimanfaatkan secara optimum oleh pengurusan UTM dalam melahirkan graduan yang holistik dan seimbang, iaitu graduan yang berilmu dan berakhlak serta mempunyai keupayaan untuk menyumbang kepada negara dan dunia. Cuma saya rasa tadi bila kita duduk kat depan tu macam dongak sikit kan. So maybe kita tengok sikit ekonomik daripada fakulti manufacturing ke mechanical boleh batu sikit lah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seperti yang saya nyatakan, pihak KPT memang sememangnya menitik beratkan budaya menyelenggara dan lebih fokus untuk memberikan nafas baru kepada pelbagai bangunan, makmal dan kemudahan pembelajaran dan pengajaran kita yang semakin besar. Selaras dengan itu,
pada 12 Mei 2023. Bagi pihak universiti, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kementerian kerana telah bersetuju untuk meluluskan 7 projek dengan kos berjumlah 10.57 juta kepada kita di bawah pelaksanaan projek penyelenggaraan fasiliti universiti awam rolling plan ketiga tahun 2023. Saya juga dimaklumkan hari ini masa meeting bajet kita mendapat lagi tambahan 2 juta untuk penyelenggaraan. Tapi ada syarat, kita kata kena ada surat SST dikeluarkan seluruhnya pada bulan Julai 2023. So saya mohon pengarah PPP, pengarah PPF, silalah buat tindakan yang sepatutnya. Jadi kalau kita mampu buat baju lah, kita minta lagi dengan Datuk KC. Akhir kata, saya harapkan semua fasiliti kita dijaga dengan baik. Sebab ini untuk banyak tahun sebab ini kita boleh kata fakulti terbaru, termuda kita di universiti. So saya harap yang akan mengetuai fakulti ini menjaga kemudahan, menjaga bangunan dengan baik dan juga boleh diguna sama oleh pihak-pihak lain. Bukan maksudnya fakulti ni fakulti kita je pakai, kita kena open lah bagi others untuk guna sama. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kontraktor utama dan juga JKR dan juga tim PPP kerana menjayakan projek ni dengan jayanya sehingga kita dapat menyerahkan kunci bandar ini. Tahniah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Bersama Profesor Teknologi Dr. Masila binti Kamarudin di atas ucapan aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kita rakyat bahagia di kami dunia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara majlis Yang Mulia Cik Mahmud bin Adnan Kepala JKT Jabatan Tinggi Yang Mulia Datuk Sani Ketua Muslimah Kepala Tem Yang Mulia Profesor Teknologis dan Masila Kamarudin dan Chancellor Tem Pegawai kanan Tem Pegawai kanan JKR yang pakai baju seragam ni dan hadirin hadirat kontraktor, para ustaz dan sebab Sdn Bhd dan seluruh barisan prodi yang telah hadir bersama-sama pada hari ini. Tapi saya tak terima kasih dan saya bersyukur Allah SWT kerana projek yang bakal sekian lama yang dapat serahkan pada pagi ini majlis simbolik penyerahan kunci bangunan Fakulti Teknologi Kedokteran. Saya seronok sebab sejarah panjang projek ini. Jadi sampai anak saya pun belajar internet kat tahun 2000. Jadi hari ini kita dapat menyerahkan projek kepada pihak universiti dan untuk makluman bagi Datuk, projek ini merupakan projek rolling plan ke 4 di bawah RMK yang telah dilaksanakan secara profesional projek dan terbuka. Dan seperti mana kita maklum, projek ini secara yang panjang. Semasa saya jawab hadir tugas sebagai pengarah negeri, projek ini kita telah detail. Sebab itu tajuk kata lihat, tajuk menyiapkan parti kita. Basically sebenarnya lebih frank, kita kena akui bahawa projek ini 2 kali. Pertama telah diterminate dan yang kedua alhamdulillah projek baru selesai sehingga pada majlis yang kita jadi saya tak tanya pada
pasukan saya itu pasukan projek persekutuan negeri di Jalan Melaka. Dia diketuai oleh Engineer Ismail. Terima kasih. Dan juga seluruh konsultan dan PMKM sendiri, utamanya Profesor Maria, Dr. Rahim, saya kau punya nama Dr. Rahim yang ni saya lupa Dr. Remi ada sini, Dr. Rahim yang sebelum banyak bantu kami dekat awal itu yang kami. Jadi korban dan kepada Datuk semua sekali, cabaran utama yang telah kita lalui semasa minyak projek ini ialah di peringkat awal lagi, iaitu kalau kita ingat Mac 2020 bermulalah PKP COVID bermula, dan projek ini kita mulakan pada sekitar Jun 2020. Jadi dengan kos pada 36 juta, dan sepatutnya bagi Datuk siap beberapa November 2021. Tapi akhirnya yang kekangan yang ada saya sebut tadi, COVID besar diganti, 3 sehingga lebih dari 3 kali. Akhirnya boleh siap pada 5 Mei 2020. Kalau boleh saya cerita sikit, di samping kekangan yang saya sebut tadi iaitu COVID, apabila COVID melanda, sebagai pengarah negeri yang terbuat semua, jika ada pergi mana-mana pun isu sama, iaitu apabila COVID melanda, kekangan adalah kepada kontraktor dari segi pekerja pertama. Yang kedua, kenaikan wang minat. Ini pasti jadi 2 perkara. Biasanya dia punya chain effect yang akan berlaku 2 tahun selepas itu, jadi kebanyakan bersama. Pekerja ni kalau dah balik dulu, dia datang balik dia tak mudah macam dulu, dia kos lagi mahal. Sebab itu lagi itu ada kekangan-kekangan untuk COVID dan sebagainya. Jadi di samping isu COVID yang melanda selama hampir 2 tahun lebih, sebenarnya satu perkara lagi yang boleh saya share sedikit. Benda ni barangkali harus konteks kontraktor asal yang kita terminate. Memang kita perlu terminate di atas sebab-sebab yang perlu terminate. Bukan saja kontraktor bila kita terminate, dia saman balik kita. Saman, jadi dia saman melalui proses arbitrase di antara. Dan saya rasa perlu juga saya kenal bahawa proses ini kita telah lalui hampir setahun lebih, 2 tahun mengenai di antara saksi kita kebukakan. Jadi akhirnya keputusan di antara menyebelahi kerajaan. Jadi yang maksud malah proses tim itu sepatutnya kena bayar pula yang sebenarnya dia macam bukan open, dia telah keluarkan kerugian kepada kerajaan. Jadi itu macam cabaran yang kita hadapi sebagai agensi yang melaksanakan itu bisya apa dia kisah yang bersama COVID. Kita juga pernah bersama dan saya dan juga pegawai saya juga perlu naik di mana. Jadi untuk makluman bagi Datuk, projek ini mengalami satu blok pentadbiran, makmal sistem penunjukan, makmal teknologi otomotif, makmal teknologi penyelenggaraan, dan kerja-kerja ICT dan juga kerja-kerja sibuk. Jadi ada lebih kurang 6 komponen utama projek. Jadi seperti saya sebut tadi, kita dah ada cabaran, dan saya berpihak jaga negeri ucapkan terima kasih kepada KJPT khususnya. Sebab utamanya lulus kita ni LOC. Ini kita bilang ulang kali kita urusan apa di KJPT, EPU untuk mendapatkan LOC yang akhirnya diluluskan. Dan saya faham kita pasal menggunakan dalam dan sebagainya, kita minta maaf. Tapi itulah benda yang kita buat bagi menyiapkan projek ini. Alhamdulillah kita siapkan projek ini, dan cabaran-cabaran banyak sampai cabaran COVID, cabaran dapat NOC tu sebenarnya juga bukan cabaran kepada jabatan dan juga kerajaan. Kita lebih tahu lah betapa susahnya. Bukanlah kata KPT okey, tak. Itu proses yang kita lalui untuk mendapatkan peruntukan daripada IPU dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dibagi Datuk, saya
Dengan sukacitanya maklum bahawa projek ini telah menjadi disiapkan dengan secara 3 dalam 1. Iaitu pertamanya kita siap dengan CPC, kita keluarkan CPC iaitu pada tarikh 5 bulan Mei yang lepas, dan kita keluarkan CPC itu lebih awal lagi sebenarnya. Kita siap, hanya kontraktor sendiri siap lebih awal pada tarikh siap sebenarnya. Yang kedua, kita telah menyiapkan dipanggil so far statement of final account. Maknanya projek tutup, account pun tutup lagi. Maknanya kita tak ulang. Sebab saya dukil dan kita pun tak nak urusan yang dan pihak kontraktor selesaikan semua, dan kita tahu yang mana baki yang perlu kita bayar pada kontraktor. Dan yang akhirnya, saya seperti biasa projek lain, pada awal lagi kita telah minta pihak perunding kontraktor menyiapkan estimate drawing. Jadi ini penting sebab projek seperti ini estimate adalah sangat-sangat penting. Sebab itu saya dari jabatan ucap terima kasih banyak kepada pihak KPT kerana terus dikepercayaan kepada jabatan untuk melaksanakan projek-projek, walaupun tak tahulah akan datang kita nak bagi tidak. Kalau bagi kita teruskan. JKR itu memang pelaksana saja. Ada orang kerja, projek kita buat seperti mana jabatan-jabatan lain. Jadi kita komited untuk satu projek mengikut kos, mengikut skop dan mengikut kualiti. Jika ada kualiti kita tak bagus, kita buat. Kontraktor kalau tak bagus, dan kita kena repair yang mana defect untuk tempoh selama setahun ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada ini, dan apabila projek ini telah mandis hari ini, saya membuktikan bahawa JKM Melaka telah berjaya melaksanakan amanah dan tanggungjawab oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan. Jadi penyiapan projek ini bukan satu pada kesinambungan pencapaian pembangunan projek-projek di Melaka dalam usaha untuk menyediakan keperluan infrastruktur kepada jabatan kerajaan. Besar harapan saya agar projek ini dapat memberikan keselesaan dan kepada para pendidik dan juga para pelajar, khususnya di Fakulti Teknologi Kejuruteraan, agar dapat menjalani sesi pembelajaran dengan suasana lebih kondusif. Dengan keupayaan teknikal dan perusahaan yang sistematik, jika Melaka selaku agensi teknikal negara yang terbesar sentiasa bersedia untuk melaksanakan projek-projek lain jika ada dari masa ke semasa, sama ada di UTM malah di agensi lain. Jadi saya kata selaku pengarah JKR Negeri, saya ucap terima kasih sekali kepada Zal ini dan pengarah dan pemasilah kerana memberi percaya kepada kami untuk melaksanakan projek ini dan projek-projek lain jika ada pada masa yang akan datang. Bukan ada projek, hanya kalau ada, bukan. Sebab JKR memang macam ni lah kita memang melaksanakan berbagai projek. Terima kasih kepada semua UTM. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih kepada my team yang telah komited pada awal untuk menjaga projek ini sehingga akhirnya. Terima kasih kepada yang kita bersabar dan kita buat kat sini hampir 4 tahun. Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun di tahun keempat bersama untuk menyiapkan projek yang saya kira sangat penting untuk kita semua. InsyaAllah semoga majlis ini memberikan satu impact yang baik kepada jabatan KPT dan UTM. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk dan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj yang telah disediakan. Demikianlah tadi tayangan montaj yang telah disediakan oleh Jabatan Kerja Raya Melaka. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Bersama Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dengan majlis yang saya hormati bos lama saya
berbahagia Profesor Teknologi Dr. Masilah binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM, yang berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman, Garah Jabatan Kejerayaan Melaka, Pegawai Jabatan Kejerayaan Tinggi Melaka, Pegawai Kanan Teknik Malaysia Melaka, khususnya para hadirin hadirat yang saya kasih sekian. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kapten kerana sudi menjemput Kementerian untuk merasmikan penyerahan projek Fakulti Kejuruteraan UTM pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha yang tidak dapat hadir di saat-saat akhir atas kerana tugas yang lain. Yang Berbahagia Datuk Seri isu mengucapkan tahniah kepada UTM dan pihak JKR di atas kejayaan menyiapkan projek ini walaupun menghadapi beberapa kemajuan besar seperti kekawatan ekonomi global dan pandemik COVID-19. Tahniah sekali lagi mengucapkan kepada pihak kementerian di atas kejayaan dalam usaha menyiapkan bangunan Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Saudara dan saudari yang dikasih sekalian, semana yang dinyatakan oleh Yang Berusaha Profesor Dr. Masilah Kamarudin sebentar tadi, Kementerian amat menekankan kepada peningkatan akses pendidikan tinggi di negara kita dengan menyediakan pendidikan fizikal yang terbaik kepada semua pengguna sejajar dengan tonggak keempat IMD bertonggak iaitu modal insan, modal insan. Pihak kementerian akan sentiasa komited bagi memperkukuhkan transformasi modal insan dan pengukuhan pasar burung yang turut melibatkan pendidikan dan pendidikan. Juga saya bangkitkan beberapa keutamaan terkini rancangan Malaysia ke-12 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi pada 22 Februari 2023 yang boleh kita sesama hayati dan kaitkan bercerita majlis kepada petang ini. Antara yang telah ditadurkan oleh Yang Berhormat Menteri adalah pertamanya adalah berkaitan dengan pendigitalan sektor pendidikan tinggi secara menyeluruh. Pandemik telah mengajar kita pengajaran yang amat besar yang mana kita terus produktif dan berfungsi secara maya atau virtual melalui prasarana dan kandungan digital yang stabil, komprehensif yang boleh dicapai oleh semua pihak. Secara ringkasnya, pendigitalan akan meruntuhkan kekangan jarak pada sempadan perkekalan fizikal yang lain. Secara langsung akan memudahkan sektor pendidikan tinggi selari dengan perbesarkan globalisasi. Tanpa prasarana digital, bagaimana kita akan dapat mendidik dan semudah dengan kemahiran teknologi yang akan menjadi ciri utama pekerjaan pada masa kini dan hadapan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, antara perkara yang tak turut diutarakan Yang Berhormat Menteri juga adalah berkenaan dengan latihan pasca siswata. Malaysia memerlukan lebih ramai mereka yang mempelajari PhD dan sarjana terutama dalam bidang kepakaran khusus. IPD tidak boleh menjadi unggul tanpa mereka dengan kelayakan terkait, sama ada industri awam maupun politeknik, kolej tinggi ataupun di institusi pendidikan swasta. Perkara ketiga yang utarakan Yang Berhormat Menteri adalah mengenai penyelenggaraan dan memulih demi kelestarian. Seperti yang dimaklumkan oleh Naib Chancellor sebentar tadi, Kementerian meluluskan 7 projek dengan kos berjumlah 10.5 juta pada UTM yang pelaksanaan projek penyelenggaraan kesehatan awam Korean Plan 3 tahun. Saya difahamkan oleh Bahagian Pemerintah Kementerian, UTM merupakan universiti yang mendapat peruntukan paling besar berbanding dengan universiti yang lain, sekalipun UTM universiti yang memiliki infrastruktur yang paling baru lah kalau kita bandingkan dengan universiti yang agak berusia daripada UTM. Ini menunjukkan Kementerian komited dan serius dalam memastikan prasarana yang disediakan oleh UTM sentiasa dalam keadaan terbaik dan memberi nafas baru pada pelbagai bangunan, makmal dan penggunaan pemajaran dan pengajaran kita yang semakin usang. Kita di Kementerian berbangga dan juga dimaklumkan bahawa kesemua projek dan plan oleh UTM dan surat setuju terima akan dikeluarkan seketika-waktunya pada Julai 2023. So ini janji pihak UTM dan Kementerian dan kita harap kali ini dapat dilaksanakan. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Prof. Visi sebentar tadi, pendekatan Kementerian pada masa ini bukan lagi kita menyalurkan peruntukan terus kepada universiti, tapi kita lihat kepada semana universiti berganja dengan peruntukan yang telah disalurkan dulu pada suku pertama ataupun suku kedua tahun semasa
Ada diharapkan fakulti dapat menggunakan peruntukan ini sebaiknya seterusnya meningkatkan lagi kemudahan dan prasarana sedia ada di kampus pendidikan. Hadirin yang saya hormati sekalian, dan yang saya ucapkan kepada pasukan projek Jabatan Kerja Raya pada pihak Datuk sebagai pelaksana projek, pihak JKR telah menunjukkan komitmen dan mengekalkan prestasi yang baik dalam pengurusan projek-projek kerajaan. Kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah kepada kontraktor utama pembinaan Pulau Sebang Sdn Bhd dan seluruh pengundi yang telah berani bahu dalam menyiapkan projek ini dalam bentuk kontrak dan ditetapkan dengan jaya ini. Dengan perjalanan ini, besar harapan dari kementerian agar kemudahan seperti ini dan lain-lain kemudahan yang disediakan ditahbir dan dimanfaatkan dan dalam melahirkan keraduan yang holistik dan seimbang, iaitu keraduan yang berilmu dan berakhlak serta mempunyai upayaan untuk menyumbang kepada negara dan dunia. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melakukan majlis simbolik penyerahan kunci bangunan fakulti teknologi kejuruteraan. Majlis mengharapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Mariza bin Adnan dan mohon untuk kekal di pentas. Seterusnya, dijemput Div Kehormat untuk naik ke pentas bagi sesi simbolik penyerahan bangunan. Perakuan penyerahan pengambil alihan projek siap dan dokumen akuan penerimaan kunci projek. Sehubungan itu dijemput yang berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka, dan yang berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti bagi mewakili Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Teknologi Dr. Masila binti Kamarudin dan Chancellor UTM, dan yang berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman, Pengarah JKR Melaka, di atas penyempurnaan simbolik penyerahan kunci bangunan Fakulti Teknologi Kejuruteraan sebentar tadi. Sebagai tanda terima kasih dari pihak UTM, dijemput yang berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah UTM, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kepada yang berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bagi Datuk di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Seterusnya dijemput yang berbahagia Datuk Insinyur Haji Ismail bin Abdul Rahman,
Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Bersama Encik Ahmad Rizal bin Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Husaini bin Omar, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang ketiga, kepada Yang Bersama Profesor Teknologis Dr. Masila binti Kamarudin, Naib Chancellor UTM. Dan yang terakhir kepada Encik Asrizah binti Abdul Molot, wakil daripada Syarikat Pembinaan Pulau Sebang Sunjang Berhad. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk dan Yang Bersama Profesor di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Dijemput diberi kehormat untuk kembali ke tempat duduk bagi sesi bergambar.